Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkenaan adat dan budaya perkahwinan kaum di Malaysia. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Muhammad Ilya bin Ismail selaku ketua kumpulan. Yang kedua ialah Zulaiha binti Muhammad Hanafiah. Yang ketiga adalah Izmi binti Ishaq. Yang keempat, Muhammad Azrin Hakim bin Khairul Anwar. Yang kelima, Muhammad Firusyah bin Ramli. Yang keenam, Abil Gales bin Anwar. Dan kami telah menapasti beberapa objektif sepanjang menjalankan kerja khusus ini. Yang pertama ialah mengetahui dan memahami definisi budaya mengikut kaum di Malaysia. Contohnya, budaya merisik kaum Melayu yang mementingkan keturunan, pendidikan agama dan hubungan kekeluargaan. Yang kedua ialah menyatakan ciri-ciri budaya dan adat dalam perkahwinan. Contohnya, ciri-ciri adat kaum Siam yang akan mengadakan majlis perkahwinan hanya di rumah pengantin wanita untuk mengeratkan silaturahim antara kedua-dua pasangan. Yang ketiga, menghuraikan perkara yang menjadi tradisi semua kaum di Malaysia dari segi sebelum, semasa dan selepas majlis perkahwinan. Sebelum kita pergi jauh, izinkan saya menjelaskan secara ringkas tentang adat dan budaya ini. Adat merupakan perkara yang menjadi kelaziman dalam sesuatu masyarakat. Adat juga merupakan peraturan hidup yang terdiri daripada nilai-nilai kebudayaan sesuatu kaum. Sementara budaya merupakan tingkah laku sosial yang terdapat dalam masyarakat manusia. Adat dan budaya merupakan sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Bagi meneruskan pembentangan kami, saya menjemput ahli kumpulan yang lain untuk membentangkan pembentangan mereka. Sekian, disilakan. Adat dan perkahwinan Melayu. Adat dan perkahwinan Melayu ni sebelum perkahwinan merisik atau menengok. Calon dipilih berdasarkan keturunan, pendidikan agama, kecantikan dan hubungan kekeluargaan. Seterusnya, meminang dan bertunang. Keluarga lelaki menggunakan sebilangan orang tua yang rapat untuk bertemu dengan ibu bapa anak perempuan agar mendapat persetujuan. Dalam perkahwinan akan menghantar belanja dan akad. Dilaksanakan selepas perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan seperti wang belanja, mas kahwin seperti mana yang telah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Berandam dan berasah gigi. Biasanya rambut pengantin perempuan didahi serta bulu kening dipepek. Kemudian gigi pengantin perempuan diasah dan dikilat supaya menjadikannya sama rata dan berkilat. Berinai. Majlis berinai curi diadakan pada waktu petang hari selepas hari yang tangan dan tapak kaki bakal pengantin perempuan diinai. Berinai kecil yang diadakan pada waktu petang hari selepas hari berinai curi. Okey, selepas perkahwinan ada pula adat mandi limau, iaitu penyerahan bukti melalui sapu tangan putih bahawa pengantin wanita masih suci sebelum berkahwin. Sambut menyambut. Pengantin lelaki sekali dan pengantin perempuan sekali lagi duduk di atas pelamin dan dalam pakaian yang terbaik di hadapan sekumpulan tetamu yang terdiri daripada saudara mara, jiran-jiran dan kawan rapat serta ahli keluarga. Untuk pakaian pengantin lelaki, adalah baju Melayu. Baju Melayu dicipta dengan gaya leher teluk belanga atau gaya leher cekak musang, bersamping serta tenggolok dan keris akan disisip di bahagian pinggang. Untuk pakaian pengantin wanita, memakai kebaya songket serta memakai mahkota atau tiara di kepala dan membawa buah bunga di tangan. Itu saja. Seterusnya untuk perkahwinan adat bangsa lain diserahkan kepada kawan-kawan saya lain. Terima kasih. Seterusnya, kita akan mempelajari adat perkahwinan masyarakat Cina di Malaysia serta pakaian yang akan dipakai semasa majlis perkahwinan tersebut dijalankan. Perkahwinan masyarakat Cina di Malaysia.
Perkahwinan adalah perkara yang amat penting dalam kehidupan kaum Cina maupun keluarganya. Ia merupakan peralihan yang banyak dan mempunyai perubahan bagi seseorang lelaki. Pada umumnya, perkahwinan adalah cara yang sah untuk mendapatkan seseorang isteri. Institusi ini memberikan kebenaran untuk menyambung zuriat nenek moyang serta memulakan zuriat sendiri. Di samping itu, lelaki Cina akan menghadapi banyak tanggungjawab baru sebagai suami dan sebagai seorang bapa kemudiannya. Adat perkahwinan masyarakat Cina di Malaysia. Adat rasam Majlis Perkahwinan Masyarakat Cina merangkumi 4 peringkat, iaitu merisik, meminang, upacara pertunangan dan hari perkahwinan itu sendiri. Baju perkahwinan tradisional masyarakat Cina di Malaysia. Pada hari perkahwinan tersebut, pengantin perempuan dan lelaki dihias indah. Benang emas yang terbaik digunakan untuk menghasilkan pakaian pengantin. Itu jenis sutra bagi masyarakat Cina. Kemudian, setiap pakaian dihias dengan pelbagai aksesori. Baju pengantin sebaik-baiknya berwarna putih, merah ataupun kuning. Adalah dilarang memakai baju hitam, biru dan kelabu kerana dipercayai warna-warna tersebut melambangkan kematian dan kesedihan. Pengantin perempuan biasanya memakai pakaian iaitu 2 bahagian yang dikenali gunghua atau cheongsam yang disulam dengan jahitan berbentuk burung peoni dengan benang emas dan perak. Pengantin lelaki memakai jubah panjang iaitu kain sutera bersulam dengan corak naga. Selain itu, senfu juga dipakai oleh pengantin lelaki. Senfu membawa maksud baju dan seluar di dalam dialek Kantonis. Senfu merupakan baju yang longgar, terbelah di hadapan dan berkuala tinggi serta dipakai bersama seluar atau kain longgar. Senfu diperbuat daripada kain lembut seperti sutera. Sebagai contoh, saya sedang memakai pakaian senfu. Bagi meneruskan pembentangan kami, saya menjemput ahli kumpulan yang lain untuk membentangkan pembentangan mereka. Sekian, disilakan. Saya akan menerangkan adat-adat perkahwinan di dalam masyarakat kaum India. Okey, dalam yang pertama merisik pihak lelaki akan menghantar ejen-ejen yang berdaftar untuk merisik pengantin perempuan di mana segala aspek-aspek kesihatan, paras rupa, harta akan dilihat oleh ejen-ejen ini. Okey, kedua adalah pen perata atau dalam bahasa Melayunya kunjungan pihak lelaki ke rumah perempuan di mana jumlah orang adalah ganjil, di mana ganjil ini di dalam agama India adalah nombor yang bagus. Okey, tak kira berapa ramai pun, yang penting jumlah kunjungan itu adalah ganjil, dan akan berbincang dengan bapa keluarga pengantin perempuan. Jika bapa sudah meninggal, perbincangan akan diwakilkan oleh pihak perempuan lah. Okey, sama juga yang datang semuanya jumlah ganjil, diiring dengan manis-manisan, kira hantaran lah kan, manis-manisan, makanan, kek. Okey, serta iringan bunyi-bunyi, ketukan, alat-alat tradisional India disertakan sebut kum-kum. Okey, yang ketiga ialah Tairu Manam, Porutam Pata, di mana 21 aspek yang akan ditilik kedua-dua pasangan di dalam masyarakat India. Kedua-dua mereka akan ditilik, mana terdapat 21 aspek yang akan dilihat. Okey, semasa upacara perkahwinan, tirumanan ialah penyatuan atau ikatan suci yang akan dilakukan, di mana pihak lelaki akan menyarung seutas tali leher yang telah disapuh dengan kunyit atau diikat dengan seketul kunyit kepada leher wanita lah, berserta dengan kad-kad jemputan perkahwinan yang telah dibawa ke kuil dan telah disapuh dengan kunyit sebagai tanda rasmi undangan perkahwinan. Okey, yang seterusnya perdanda atau dalam bahasa India, di mana dilakukan dengan berdoa supaya kedua pasangan hidup aman dan damai serta bahagia. Selepas akan ditabur dengan 9 jenis bijirin. Okey, 9 juga nombor ganjil. Okey, nombor ganjil yang akan ditaburkan kepada kedua-dua mempelai, dan kedua-duanya akan tunduk hormat kepada kedua ibu bapa. Okey, akhir sekali upacara perkahwinan, di mana pihak lelaki akan tinggal di rumah wanita dulu selama 3 hari dan wanita akan tinggal di rumah lelaki selama 3 hari. Terusnya adalah pakaian pengantin India, di mana lelaki akan memakai pakaian yang dipanggil nama dhoti. Dhoti ini adalah kain yang berwarna putih, tetapi generasi sekarang kurang berminat untuk memakai dhoti.
Yang untuk perempuan dia akan memakai sari dan digabungkan dengan coli ketat di bahagian dada. Sari ini adalah kain yang panjang di antara 4 ke 9 meter yang akan balut bahagian atas, manakala untuk coli ketat dia akan menutup bahagian dada dan belakang dia akan terbuka, sebab kebanyakannya cuaca di India ataupun Asia Selatan ni adalah panas. Bagi meneruskan pembentangan kami, saya menjemput ahli kumpulan yang lain untuk membentangkan pembentangan mereka. Sekian, disilakan. Adat perkahwinan siam. Adat perkahwinan siam ini ialah sama seperti zakat lain, iaitu melalui proses pertunangan, akad nikah dan bersanding. Sebelum proses perkahwinan, ia melalui proses pertunangan. Pihak lelaki harus membawa rombongan meminang ke rumah pihak perempuan. Pihak perempuan akan menentukan kos pembelanjaan dan mas kahwin semasa majlis pertunangan. Tetapi belanjawan haruslah mengikut ekonomi masing-masing. Pertunangan ini adalah untuk mengenali antara satu sama lain kedua-dua belah pihak. Semasa perkahwinan, pada waktu malam sebelum perkahwinan, dua-dua pihak haruslah wajib mandi bunga dilakukan. Perkahwinan hanyalah dilakukan di rumah pihak perempuan sahaja, kerana mereka mempercayai majlis di pihak perempuan akan dapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Upacara perkahwinan bermula dengan kedua-dua pengantin akan melakukan sembahyang di tempat khas dan memohon Lord Buddha menyaksikan perkahwinan tersebut untuk mencuci rahmat dan kesejahteraan hidup mereka berdua. Pasangan pengantin kemudian duduk bersimpuh dan menunduk badan mereka atas bantal yang disediakan khas, dan tangan mereka akan bertangkup, dan seterusnya bomoh akan meletakkan kalung yang dibuat daripada benang sutera dan meletakkan ke atas kepala kedua pihak, iaitu pengantin lelaki dan pengantin perempuan. Dari segi pakaian pula, pakaian lelaki memakai kain sarung dan melilit kepala dengan kain batik serta seluar besar jongkrabeng dan baju kain kapas. Pihak perempuan memakai baju kebaya serta kain sarung seperti pangsi dan pangnu. Pangsi ini dibuat daripada sutera, tenunan dalam motifnya indah dan sulamannya yang halus. Pangnu adalah panjang, kain segi 4 tepat dipakai di badan yang lebih rendah yang menyerupai skirt. Jongkrabeng adalah kain untuk badan yang lebih rendah dan dibalut sekitar kainnya. Seterusnya untuk perkahwinan adat bangsa lain diserahkan kepada kawan-kawan saya lain. Adat perkahwinan Sikh. Bagi kaum Sikh, mereka mengamalkan pemilihan eksogami, iaitu mereka yang tiada ikatan persaudaraan dalam perkahwinan. Sebelum berkahwin, acara mahdi sagai yang lebih kepada pertunangan, iaitu pengantin perempuan diberi makan nasi dan susu rebus oleh keluarga pengantin lelaki dan pasangan akan bertukar cincin. Mehdi yang lebih kepada berinai dijalankan selalunya 2 atau 3 hari sebelum perkahwinan berlangsung. Selalunya di dalam mehdi ini disambut dengan keseronokan dan lagu-lagu perkahwinan. Bagi majlis perkahwinan ataupun anan karash, bagi kaum Sikh ini dimulakan dengan pengantin lelaki menaiki kuda yang dihiasi dan diiringi oleh sahabat atau saudara mara pengantin lelaki. Sementara bagi pengantin wanita akan menunggu di pintu gerbang tempat perkahwinan yang dihiasi oleh muzik-muzik tarian gurdwara oleh keluarga dan sahabat andai. Cara perkahwinan dimulakan dengan lawas atau janji perkahwinan yang dibaca oleh guru Granth Sahib, dan selepas selesai stanza pertama, pengantin akan mengelilingi guru dalam arah jam sambil dipimpin oleh pengantin lelaki dan dilakukan sebanyak 4 kali stanza sebelum majlis selesai. Setelah perkahwinan, pengantin wanita akan memakai pakaian serta perhiasan yang dibekalkan oleh pengantin lelaki. Pada zaman dahulu, acara ini ditambah dengan doli atau palanquin kayu yang digunakan untuk membawa pengantin wanita. Dan pada zaman sekarang, pengantin wanita membuang butiran beras di atas bahu dan kemudian masuk ke kereta suami dan pulang ke rumah suami. Pakaian pengantin lelaki kaum Sikh, mereka lebih suka memakai kurta, umumnya yang berwarna putih dan ada kalanya yang mempunyai mantil ataupun mantil panjang. Akan sering dibuat daripada kain premium seperti sutera dan brokat. Pengantin lelaki juga memakai monjeri tradisional
sebagai sebahagian daripada pakaian perkahwinan yang merupakan selipar yang dihias indah. Pengantin lelaki dikendaki memakai janggut sebagai simbol kepatuhan kepada kepercayaan Sing dan sepatutnya memakai serban di kepala yang biasanya berwarna merah jambu. Serban itu diikat di atas kepala pengantin lelaki oleh ayah dan diserahkan pedang palsu oleh ayahnya untuk dibawa semasa upacara perkahwinan. Saudara-saudara pengantin kemudian mengikat sehera tirai yang dibuat daripada riben atau bunga emas atau bahkan tali mutiara di sekitar serban dan menutupi wajah pengantin lelaki. Pakaian pengantin wanita. Bagi pengantin Sikh yang tipikal suka memakai set salwar garis yang sangat berhias dan cantik. Merahlah yang paling banyak digunakan. Pengantin perempuan terpaksa menutup muka dengan dupatta salwar kamis. Kini lehengas juga disukai sebagai pakaian pengantin oleh kaum Sikh. Walaupun terdapat banyak fashion masa kini, tetapi kebanyakan kaum Sikh suka atau gemar kepada pakaian tradisional mereka dan diselang-selilah dengan adat budaya untuk menjadikan keadaan baju pengantin tu kita nampak semakin menarik dan diadaptasikan mengikut peredaran zaman. Sekian, terima kasih. Saya menjemput rekan saya seterusnya untuk pandangan beliau. Adat perkawinan kerajaan dusun. Perkawinan beradat juga perlu dipancarkan kepada komuniti sekitar bagi mengelakkan sebarang konflik di kemudian hari. Sebelum suatu upacara perkawinan dilangsungkan, keluarga kedua-dua pihak akan mengatur segala persiapan yang diperlukan. Di dalam hal ini, perkara yang diutamakan adalah tentang pemberian sebentuk cincin. Cincin ini menjadi tanda peminangan daripada pihak lelaki. Apabila ibu bapa perempuan mendapati risikan itu boleh dipertimbangkan, mereka akan menentukan hari bagi wakil pihak lelaki yang datang membawa cincin pusaka yang diperbuat daripada tembaga. Cincin itu juga digelar sebagai cincin menanti mimpi. Pertunangan yang telah ditetapkan tidak boleh diingkari. Jika tidak, pihak yang ingkar terpaksa membayar seluruh atau separuh hantarannya sudah ditentukan ketika mengikat pertunangan terdahulu. Bayaran ini dibuat di depan pengadilan adat. Hantaran kawin biasanya terdiri pada pelbagai jenis makanan, alat untuk adat istiadat, dan barang untuk memperteguhkan semangat. Barang hantaran untuk memperteguhkan semangat ini dikenal lagi sebagai tasor. Tasor ialah tempat pinang yang diperbuat daripada tembaga ataupun perak. Menurut darjat orang yang berkahwin itu, barangan itu juga dibawa pada hari perkawinan. Jenis makanan pula ialah bau, babi, jumlahnya bergantung kepada kemampuan keluarga tersebut. Sebuah tajau berisi tapai beras yang dinamakan lihing mesti dibawa pada hari perkawinan. Lihing ialah tapai yang sudah menjadi arak. Lihing diminum beramai-ramai pada pesta kawin di rumah pengantin perempuan. Serendah-rendah darjat perkawinan itu mesti dibuat dengan upacara adat, pemujaan agama, pesta bersukaria, dan makan minum. Sesingkat-singkat pesta pula adalah antara 2 atau 3 hari di rumah pengantin perempuan untuk membolehkan pengantin ini bersatu. Suatu upacara khas dibuat. Pasangan pengantin tersebut dikehendaki makan di dalam pinggan dan mangkuk yang sama. Upacara ini turut dihadiri oleh keluarga kedua-dua belah pihak. Ibu bapa pengantin lelaki tidak boleh sama sekali hadir di rumah pengantin perempuan sebelum pasangan itu sah bersatu. Majlis perkawinan kerajaan dusun makan masa selama 3 hari. Perkara yang paling penting dalam upacara perkawinan ini ialah miohon pinsin, yaitu upacara menukar gumpalan nasi. Untuk memulakan upacara ini, pengantin lelaki dan perempuan duduk berhadapan di tengah-tengah bulatan gadis-gadis yang berpakaian tradisional berwarna hitam. Di hadapan mereka terletak seperiuk nasi dan kedua-dua pengantin akan menggenggam nasi dan periuk tersebut untuk dijadikan gumpalan sebesar telur ayam. Kemudian kedua-dua akan bertukar-tukar gumpalan nasi itu lalu dimakan. Upacara miohon pinsin merupakan najar perkawinan menurut cara tradisional. Setelah upacara ini dilakukan, makanan dan minuman pun dihidangkan kepada para tetamu yang hadir. Gong dibunyikan semula diikuti pertunjukan tarian Sumajau. Pengantin laki memakai kain hitam berlapis-lapis dengan rendah kuning keemasan, sandang di tangan sebelah kanan. 2 pasang selendang merah, kain dasar sebagai kola baju. Gondop ditenun sendiri oleh suku kaum dusun Tindal menggunakan kain tenunan daripada
hasil pemprosesan pisang larut. Dalam pakaian pengantin wanita akan memakai blouse berlengan panjang ataupun dikenal sebagai sinipak yang berwarna hitam beserta genob ataupun sarong sehingga paras lutut. Sementara bagi perhiasan pakaian renda bercorak dijahit tangan pada lengan blouse di atas siku ke bawah pula dibelah dan dijahit tangan dengan berbagai corak kain berenda. Dengan pembentangan kumpulan kami tadi dapat dirumuskan bahawa setiap adat dan pantang larang mempunyai tujuan tersendiri. Pada masa kini masih ada adat dan amalan yang diamalkan seiring dengan peredaran zaman. Keadaan ini disebabkan oleh peranan orang tua di dalam memastikan kesinambungan adat dan pantang larang diteruskan kepada generasi seterusnya. Sekian dan terima kasih.